Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda fans Harimau Malaya. Harap-harap anda semua sihat macam biasa, okey? So hari ini kita nak bawa anda kepada satu isu yang menjadi perbualan ramai sehari dua ini, iaitu isu berkaitan dengan KL City FC. Apa sebenarnya yang terjadi? So hari ini secara eksklusif saya rasa berbangga sebab dapat bersama dengan YB Khalid Samad, Presiden KLFA. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami. Sihat YB? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kita akan cuba merungkai dan dapatkan jawapan apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir kisah KL City FC. Alright. So, YB, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami. So, saya nak mulakan soalan saya dengan YB dah melihat 2-3 tahun ni YB dah jadi pemimpin dekat KLFA, KL City, macam-macam yang YB dah buat. Adakah YB menjangkakan sesuatu yang macam ni akan berlaku sebenarnya YB? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua fans dan pengikut Harimau Malaya. Ialah memang ianya merupakan satu tugasan yang baru bagi diri saya, dan ada ramai juga yang kawan-kawan yang terkejut lah, tiba-tiba nampak saya macam minat pula dengan bola sepak ni. Sedangkan selama ni kita duk sibuk dengan urusan-urusan yang lain kan. Tapi memang minat tu ada. Hanya bila saya mula-mula dipilih menjadi sebagai Presiden KLFA itu pada November 2019, memang pada masa itu kita kerajaan lah, dan memang kita tak jangka akan hadapi masalah yang sebegini rupa ya. Dan apa yang kita telah lakukan ialah kita rancang untuk bagi tahun 2020 nak naikkan KL Pasukan Bola Sepak Kuala Lumpur tu daripada Liga Perdana naik kembali kepada Liga Super ya. Tu kita punya matlamat, dan ke arah itu saya telah ke arah itu saya telah meluluskan daripada pihak DBKL bajet untuk KLFA sebanyak 10 juta dan masuk dia 2020 saya dah bayarkan ataupun DBKL telah sumbangkan 5 juta, tapi selepas itu rancangannya bulan Jun kita akan bagi yang 5 juta lagi. Tetapi malangnya pada ujung bulan 2 kerajaan telah dijatuhkan, dan hasil daripada itu naiknya menteri wilayah yang baru dia tidak luluskan, dan pada ketika itu barulah saya sedar bahawa saya akan menghadapi satu keadaan yang agak mencabar, walaupun saya telah berusaha lah untuk nak letakkan ke tepi lah persoalan politik kan. So pada masa itu barulah saya saya sedar bahawa ianya tidak akan menjadi semudah seperti mana yang dijangka. Tapi alhamdulillah untuk tahun itu kita tetap dapat capai kita punya KPI, iaitu Kuala Lumpur naik ke Liga Super untuk tahun 2021. So maksud YB, apa yang boleh dijelaskan turning point bibit-bibit berlaku masalah tu adalah apabila pelantikan menteri wilayah yang baru? Ya, jatuhnya kerajaan dan kedudukan saya sebagai Presiden KLFA itu kita tak begitu kukuh lah ya, dan kita risaulah, tapi kita berusahalah untuk nak adakan hubungan yang baik, kerana kita kata ni bola sepak ya, jangan campurlah politik kan. Kita sepatutnya berganding bahu, bekerjasama untuk nak majukan bola sepak di Kuala Lumpur dan naikkan balik pasukan Kuala Lumpur supaya jadi pasukan yang di antara yang terhebat, seperti mana pada zaman kegemilangannya lah dulu ya. So kita itulah cita-cita saya, dan saya mengharapkan bahawa semua orang akan mempunyai cita-cita yang sama, dan perbezaan politik ini tidak akan menjadi masalah. Okey, so di mata fan YB sebenarnya sejak daripada 2020 layak ke Liga Super, dan tahun lepas pula sebagai juara Piala Malaysia, di mata fans KL City adalah satu pasukan contoh dari segi semangatnya, permainannya, pengurusannya. Tapi bila rupanya YB ceritakan ada masalah di sebaliknya, rupanya apa yang digambarkan selama ni adalah satu gambar usaha pihak pengurusan KL untuk melindungi apa yang berlaku sebab itu. Adakah benda itu berlaku sebenarnya? Ya, memang kita tak naklah benda ni menjadi maklumat awam pasal benda ni soal pengurusan dalaman. Tak perlulah kita nak kecohkan, dan kalau kita ianya menjadi satu persoalan yang
dikecohkan, ianya akan menjejaskan semangat pemain-pemain kita juga, ya. So kita tunjukkan secara umum kita okey. Saya pun bersama dengan pada ketika itu Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa duduk bersama, buat PC bersama, ya, keluarkan kenyataan bersama dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya saya tak tahulah, mungkin mereka mempunyai agenda-agenda yang lain. Tapi pada 2020 itu saya dapat yang 5 juta satu, yang mana yang saya telah luluskan sebelum kerajaan dijatuhkan, dan selepas itu tidak ada. Bila masuk tahun 2021, ni kita dah duduk dalam Liga Super. Dan kita dah lantik, kita dah mengharapkan bahawa sokongan daripada DBKL akan berterusan, tetapi malangnya nampak agak berat, sehinggalah saya dan dah lantik Stanley sebagai CEO nak bergerak ke arah penswastaan, ya. Stanley pun panggil Boyan, ya. Boyan ditarik balik daripada Croatia, ya. Saya difahamkan dia dah nak balik Croatia dah. Tarik balik daripada Croatia, datang atas desakan dan pujukan Stanley, dan akhirnya Stanley pergi jumpa dengan Tan Sri Anwar Musa, dan kita lantik dia dengan persetujuan saya lah. Dia bincang, dan kita lantik dia sebagai Presiden Pasukan Bola Sepak, bukan KLFA, Pasukan Bola Sepak KL City. Dan dia pun tukar nama, letak KL City, dia letak lambang yang ada kepala harimau tu dan sebagainya lah. Tu semua dia minta, dia buat, dia minta kita buat. Apa dia minta kita buat. Ya, dia jadi sebagai Presiden KL City, dan dengan itu DBKL luluskan 5 juta untuk tahun 2021. Tapi mula-mula rilis 2.5 juta, dan selepas itu bila kita bincang tentang persoalan penswastaan, kita nakkan syarikat yang swasta yang beli 50% saham milik syarikat Pasukan Bola Sepak itu, dia cadangkan syarikat kenalan dia, iaitu Akadin Services. Dan bila kita terima tu, dia bagi lagi lah yang baki 2.5 juta. So kita dapat dalam 5 juta untuk tahun 2021. Akadin ni pula sepatutnya nak beli 50%, dia kena bayar 5 juta. Pasal kita nilaikan saham tu sebagai 10 juta. 100% 10 million. So dia setuju nak bayar 5 juta. Tapi malangnya dia tak bayar. Dia hanya bayar sebahagian dalam 1.3 juta. Lepas tu dia dapatkan duit daripada Jekyll 1 juta, Ecovest dapat bagi 500,000. Tapi itu bukan duit dia, bukan dia yang beli saham dengan duit itu. Lepas tu bila kita minta duit dia kata, oh ni yang DBKL bagi 5 juta itulah untuk nak dia punya saham. Dia kata macam mana boleh, tu DBKL punya duit, bukan awak punya duit, kan. So kita bagi dia tempoh, akhirnya dia tak memenuhi keperluan kita. Tempoh tu tak ditunaikan, dan kita keluarkan surat, tamatlah perjanjian kita, ya. Tapi bila kita dah tulis tamat, dia bawa kita pergi mahkamah. So sekarang ni kita dengan dia ada kes mahkamah, berhubung dengan persoalan pemilikan saham KL City FC ni. Itulah yang banyaklah benda yang berlaku sebenarnya, yang orang semua tak tahu. Pasal benda ni kita tak nak kecohkan, kerana affect players, kan. Tapi bila dah sampai ke tahap ini, saya terpaksa maklumkan supaya orang semua tahulah. Tapi memang kita bercita-cita untuk menjadikan Kuala Lumpur City FC ini memang syarikat pasukan yang swasta, yang tidak lagi bergantung kepada wang daripada DBKL ataupun Kementerian Wilayah dan sebagainya, ya. Dia KLFA lain, dia entiti lain, tapi KL City FC ni entiti lain. Sekarang ni KLFA pegang saham 100% KL City FC. Tapi bila kita dah jual saham dia, maka dia akan jadi pemilik, akan ada pemilik yang baru. Sama ada dia pegang 50% ataupun 70%, dan kami pegang hanya 30% ataupun kami hanya pegang 10%. Tu tengok dia punya perkembangan. Ya, tapi kita perlukan syarikat swasta yang benar-benar sanggup, dan keterlibatan dia sememangnya akan membantu ke arah membangunkan sukan bola sepak di Kuala Lumpur, dan dia mesti ada pendekatan yang komersial lah, yang swasta lah,
ya, kerana dia tak boleh bergantung kepada bantuan kerajaan lagi. Itu keperluan FIFA. Betul. Ya, bukan keperluan kita sendirilah kan. Memang FIFA nak begitu, nak jadikan bola sepak ni maju, dia mesti diswastakan. Okey, YB, kalau saya sekali lagi saya nak ulang, bila tengok YB dengan Tan Sri sama-sama julang Piala Malaysia, memang ramai yang ada komen positif. Oh, ini satu politik matang yang baru, sanggup ketepikan fahaman politik demi bola sepak. Tapi rupanya di sebalik tu masih ada konflik dan tak seperti yang digambarkan lah. Adakah YB boleh cakapkan memang perbezaan politik ni memang tak akan membawa kepada kesefahaman atas dasar luar politik, maksudnya bola ke hal lain, mesti ada perbezaan. Dia sepatutnya perbezaan politik sahaja tidak menjadi masalah. Okey, dia menjadi masalah yang lebih besar bagi saya lah. Ialah apabila mereka mempunyai agenda tersendiri selain daripada soal membangunkan sukan bola sepak. Mungkin ada agenda perniagaan, mungkin ada agenda politik, kerana mungkin yang dia boleh ada hubungan dengan persatuan-persatuan bola sepak lah, kelab-kelab bola sepak lah, bannerkan sokongan di bawah di kalangan belia lah dan sebagainya. Lalu bila pendekatan tu ada pemikiran perniagaan, ada pemikiran politik, walaupun kita ada ianya akan menimbulkan masalah. Tapi kalau kita tak cuba nak manfaatkan bola sepak itu untuk perniagaan ataupun untuk politik, perbezaan politik itu saja tidak menjadi masalah. Ya, saya daripada Pakatan Harapan, mereka daripada Barisan Nasional, tapi kita kata okey, kita nak bangunkan bola sepak saja. Ya, tak adalah kata kita nak dapatkan keuntungan perniagaan lah, inilah itulah. Maka boleh. Tapi bila ada agenda-agenda sampingan yang kadang-kadang diutamakan, ini jadi masalah. Sebagai contohlah, sekarang ini mungkin orang tak tahu, sebenarnya Stadium Kuala Lumpur Ceras tu telah diletak di bawah syarikat Arcadian Services. Lalu dia dah pajak, ya, atas alasan dia ada hubung kait dengan pasukan bola sepak KL City. Kononnya dia pemilik ataupun dia pemegang saham dalam KL City FC. So dia dapat stadium itu. Stadium tu dia pajakkan pada dia untuk beberapa tahun dan ini menjadi masalah lah. So walaupun kita ni juara Piala Malaysia dan ramai yang bangga, semua orang seronok, tetapi hakikatnya fasiliti kita, kemudahan-kemudahan yang ada pada kita agak terhad. Tak ada stadium. Stadium tu bukan bawah kita. Walaupun kita dibenarkan menggunakannya. Dan kita punya tempat latihan dan sebagainya pun tak diutamakan. Kalau saya masih Menteri Wilayah, saya ada kuasa lah untuk menentukan bagi DBKL buat ni, berikan kemudahan ini, berikan kemudahan itu dan sebagainya. Kita nak naikkan pasukan bola sepak Kuala Lumpur. Tapi bila orang lain yang pegang, walaupun dia orang ada dapat publicity, beri bonus dan sebagainya, tapi dia punya kesungguhan tu, dia lihat banyak matlamat lah, banyak yang dia nak capai. So tu yang jadi masalah dan jadi agak bercelaru. Agak canggung juga YB sebenarnya kalau kita kata Akadin mendapat dipajakkan stadium tu kan, sebab asalnya betul lah dia nak jadi pemilik 50%, tapi lepas terma tu tak dipenuhi, tak buat bayaran, tapi untuk terms yang pajakkan tu masih valid ke? Macam tu. Dia pasal dia keputusan dibuat oleh Menteri Wilayah yang pada ketika itu yang merupakan orang yang memperkenalkan Akadin kepada kita juga. Kaitlah. Ya, sama ada kita nak andaikan macam-macam punya andaian, tapi hakikatnya Akadin Services itu sebelum ini memang tak ada apa-apa dengan DBKL. Tak pernah ada apa-apa kontrak, tak ada pernah buat apa-apa kerja dengan DBKL. Tiba-tiba oleh kerana dia merupakan syarikat yang dipilih oleh Menteri Wilayah, maka sekarang ni dia ada kontrak dekat parking dekat stadium tu, dia dapat kontrak tu. Stadium itu sendiri pun dia dapat kontrak, dia pajak, ya. Dia boleh sewakan, dia boleh dapat pendapatan daripada situ. KL City tak dapat apa-apa. Itulah malangnya lah, ya. Itu malangnya. So itulah saya rasa, dan Stanley pun dan yang lain pun rasa agak kecewa.
bola sepak ni diperalatkan untuk kepentingan yang lain. Ya, sedangkan kita dah capai satu pencapaian dah 32 tahun ni. Betul. Satu pencapaian yang agak mengejutkan semualah. Ya. Dan sepatutnya bila kita dah capai itu, mereka memberikan sokongan yang penuh dan padu pada kita. Tak payah pandang lah kata saya ni daripada Pakatan Harapan lah apalah tu kedua lah. Ya, yang penting saya dah deliver. Stanley dah deliver, Boyan dah deliver. Ya. Tapi kalau macam ni akhirnya na'udzubillah lah. Kalau saya tak dapat, saya kena cakap betul-betul lah. Kalau saya tak dapat duit untuk nak bayar gaji players, maka akhirnya saya akan terpaksa dan untuk nak dapat duit tu syaratnya ialah saya kena letak jawatan. Saya akan terpaksa lah letak jawatan. Kan? Supaya budak-budak players kita dapat gaji. Kan? Tapi kalau saya letak jawatan, Stanley pun sebenarnya pihak Akadin yang nak dapatkan 50% saham itu, dan saya rasa kalau saya dah letak jawatan tu, laluan untuk dia pegang 50% dan 60% tu akan dibuka seluas-luasnya lah. Sama ada dapat duit daripada DBKL ke duit daripada mana pihak ke, dia tak kisahlah, dia bayar dan dia dah cakap dia tak nak Stanley. Dia dah kata di antara syarat-syarat yang dia kenakan, Stanley must go. Kerana apa? Kerana Stanley tak dengar cakap dia. Bila dia nak macam ni, Stanley tak nak. Dia nak gunakan kemudahan untuk kepentingan dia orang, Stanley tak setuju. Dan bila Stanley pergi, kita kena ingat bahawa yang bawa Boyan tu adalah Stanley. Dia dah balik dah Croatia. Dia dah nak balik Croatia dah. Tapi Stanley yang panggil dia, pujuk dia, untuk datang jaga KL. Dengan syarat, dia dengan jaminan, dia kata tak ada campur tangan. Pihak KLFA ke apa takkan campur tangan dalam pengurusan pasukan itu. Pengurusan pasukan itu diletak di bawah kamu 100%. Dan dia telah deliver. Tapi kalau masuk yang geng yang baru ni, mereka akan merosakkan segala-galanya lah, bagi pandangan saya lah. Ya, kerana Stanley pun akan berhenti, mungkin Boyan pun akan berhenti, ya. Dan suasana di klub tu akan berubah lah. Berat itu yang jadi masalah lah bagi saya. Tu yang saya pun fikir, memang saya fikir panjang, tapi akhirnya kalau tak ada duit, saya nak bayar players, saya tak boleh diorang dah 2 bulan dah tak dapat gaji, ya. So itu pun dalam keadaan itu pun diorang main habis-habisan. Ya, main dengan Selangor tu pun sepatutnya kita menang, tapi akhirnya 3 sama kan, oleh kerana ada penalti. 2 penalti yang Selangor dapat, ya. Lepas tu lawan dengan dengan Kedah pun nampak kurang bernasib baik. Kita kalah 3-2. Sepatutnya kita boleh, tu pun tanpa Romel, tanpa Gigi Giancarlo. So kita weaken pasukan yang tak sekukuh lah. Tapi saya rasa masa kita ni, masa depan untuk pasukan KL City ni kalau tak diganggu berjalan dengan baik, itulah saya pun kesal yang saya terpaksa keluarkan maklumat ni, dan orang semua tahu, dan saya rasa mungkin players pun tak seronok dengar. Kan? Pasal dia orang nak main bola je kan, tapi bila dah jadi isu politik lah, mainan macam ni lah, macam tu lah, dia orang pun naik fed up lah juga kan, mungkin kan. So saya ada pesan pada dia orang, kalau saya terpaksa pergi, saya harap mereka akan teruskan lah pasal apa yang dia orang telah capai atas sebab kehebatan diri mereka sendiri dengan teamwork yang telah dihasilkan. YB, kalau ikut kita ambil contoh lain lah, di mana politik ni bagi kesan buruk kepada pasukan, contohnya Perak. Yang memang boleh katakan sangat nazak sekarang, YB. Adakah YB rasa, yelah, politik dengan bola dekat Malaysia ni masih belum boleh dipisahkan. Tapi secara praktikalnya untuk orang politik, professionally cerita pasal bola agak tak praktikal. So ada tak YB kemungkinan akan nampak masalah ni ke arah sampai sebegitu YB di KL City? Itu yang sebenarnya benda macam ni lah yang FIFA, saya rasa lah diorang nak elakkan, ya, nak bebaskan pasukan bola sepak ni daripada pengaruh politik dan kesan-kesan politik.
Kalau macam sekarang ni pun, katakanlah kalau yang ada sekarang ni ambil alih, tiba-tiba ada pilihan raya umum, tiba-tiba kabinet tukar, sama ada PH menang ke, Perikatan Nasional menang ke, BN menang ke, kabinet tukar. Kalau BN menang pun kabinet tukar, berubah balik. Lalu pergolakan yang macam ni seharusnya tidak menjejaskan bola sepak, dan inilah tujuan FIFA nak swastakan, supaya syarikat-syarikat yang swasta yang ada keinginan untuk membuat CSR, nak pulangkan balik kepada masyarakat, dengan mereka menaja pasukan bola sepak ini. Dan ialah walaupun nampak banyak kan, belanja 20 juta ke, kalau macam KL ni sebenarnya hanya 10 juta 12 juta di antara yang perbelanjaan yang terendah, tetapi kalau 20-30 juta setahun pun bagi syarikat-syarikat ini yang mendapatkan keuntungan beratus juta dan sebagainya, dan ini akan mendatangkan manfaat kepada mereka dari sudut pencukaian. Kalau syarikat swasta ambil alih, maka insya-Allah persoalan campur tangan politik ini tidak lagi akan menjadi masalah. Ya, itulah yang kehendak kita semua. Ya, dan itulah sebabnya bila kita bincang tentang perswastaan hari itu, kita memang terbuka siapa saja yang sanggup, ya, yang boleh betul-betul mempunyai keuangan dan kekuatan keuangan untuk ambil alih 50% saham. Lepas tu tahun ini ambil 60%, 10% lagi, tahun satu lagi tu ambil 10% lagi, sehingga akhirnya kita hanya KLFA hanya 30%. Tak apa. Tapi biar syarikat itu dari segi kewangannya mantap, dia boleh taja pasukan bola sepak itu dan boleh diuruskan dengan secara yang profesional. Itu yang kehendak kita. Ya. So saya rasa itu penyelesaiannya. YB, kalau YB boleh kongsikanlah sebenarnya sebesar mana perjuangan ataupun pengorbanan yang YB dah lakukan untuk menyelamatkan keadaan sekarang ni. Itu something yang orang tak tahu. Mungkin YB sendiri pun tak pernah cerita dekat orang lain. Mungkin ada yang menganggap YB pula yang salah, gagal bayar gaji ke apa. Tapi sebenarnya di sebalik tu, YB ada cerita tadi juga sebelum kita buat recording, YB berusaha dapatkan sponsor. Apa lagi sebenarnya yang YB pernah korbankan untuk KL City? Yalah, saya pun tak nak berikan gambaran macam hebat sangat kan, tapi memang kita cuba dapatkan sponsor. Macam sekarang ni kalau kita tengok jersey KL City tu, dia ada UBB Amanah Berhad. So di depan. So bila dia ambil posisi di depan ni, dia sanggup bayar wang sponsorship sebanyak 5 juta. So dia dah bayar 2 juta. 2 juta ni kita dah guna untuk bayar hutang-hutang tahun lepas. Ya, so sekarang ni masuk Januari tu dah tak ada dah. Hanya yang kita nak kena bayar yang Januari dengan Februari punya je. So duit sponsorship untuk di belakang tu ada Mahsa University. Itu pun dia sanggup nak bayar dalam 1 juta untuk 3 tahun. So ni sponsor-sponsor ni memang diusahakan bukan saja oleh saya tapi oleh Stanley. Dia pun memang menjadi sebagai seorang CEO yang begitu gigih lah, bertemu dengan syarikat ini, bertemu dengan syarikat itu, bertemu dengan banyak potential investors. Tapi yang soal nak beli saham tu terpaksa kita tunda. Kerana selagi mana kes mahkamah tu tak selesai. Kalau kita ada syarikat yang beli saham, katakan dah beli 50%, maka kita dapat 5 juta satu. Nombor dua, tiap-tiap bulan kita punya perbelanjaan tu kita hanya bayar 50%. KLFA hanya bayar 50%. Dia akan bayar 50%. Bila tambah jadi 60% pegangan saham dia bayar 60%, kita bayar 40%. Lalu kos kepada KLFA semakin kurang dan kita boleh guna dana yang kita ada untuk nak bangunkan facilities lah, sekolah lah, ya, permainan bola sepak di peringkat remaja lah dan sebagainya. Tak perlulah semua duit kita digunakan untuk pasukan bola sepak liga, ya. Tu idea dia. Maka bila di BKL bagi grant ke, mana-mana pihak bagi grant ke, kita bina daripada akar umbi kemahiran dan talent pemain bola sepak dan sebagainya. Andai katalah YB, macam YB cakap tadi, kalau memang dah tak ada jalan untuk dapatkan sumber kewangan, YB akan letak jawatan. Tapi kalau andai kata YB terpaksa letak jawatan, adakah YB akan tinggalkan KL dengan rasa bangga atas pencapaian yang YB dah buat, ataupun YB tinggalkan dengan rasa kekesalan? Sebab
dengan masalah yang tinggal tu? Dia kalau terpaksa, na'udzubillah lah, kalau terpaksa juga akhirnya letak jawatan, saya rasa kesal lah kerana tak capai lagi apa yang kita nak. Ya, yang kita nak tu setakat apa yang telah di-set sebagai KPI untuk tahun 2020 tercapai. Masuk Liga Super. Masuk 2021, kita kata top half of the league. Kita dapat nombor 6, tu tercapai. Lepas tu masuk Piala Malaysia, masuk final. Kita masuk final dan kita menang dan kita jadi. So dari sudut itu okey. Hanya dari segi kesinambungan ya, pasukan bola sepak ini sampai ke tahap ianya diswastakan, sampai ke tahap ianya benar-benar merupakan satu entiti yang swasta yang boleh berdikari dan boleh menjadi sebagai contoh kepada semua, tu belum lagi tercapai. Saya rasa kalau saya dapat pegang sampai 2023, iaitu tempoh yang 4 tahun yang asal tu, insya-Allah soal penswastaan dapat selesai dan kita dah letak KL City FC itu atas asas yang kukuh untuk terus maju ke hadapan. Ya, dia lebih kurang macam mana lah, kalau maaf lah, macam PH lah juga dulu kerajaan. Dia tak cukup 5 tahun. Dia 2 tahun tak sampai, tak terlaksana kesemuanya. Ya, lalu untuk KL City ini pun sepatutnya sampai 2023, 4 tahun ya. 2023 tak lagi tercapai kesemua yang dirancang. Maknanya memang kita ada perancangan. Saya duduk bincang dengan Boyan, duduk bincang dengan Stanley ya. Duduk bincang dengan Exco KLFA, kita nak bina akademi bola sepak yang jauh betul-betul mencukupi untuk membina talent dan kemahiran permainan bola sepak di negara kita lah ya. Kita nak buat sekarang ni kita punya akademi tu asalnya disebut 12 ekar, tapi akhirnya berinya 8 ekar. Lepas tu 8 ekar pula 4 ekar dibangunkan buat kondo dan sebagainya, tinggal 4 ekar. Dan 4 ekar ni hanya satu padang bola sepak dengan satu stadium futsal ya. Macam mana kita nak bangunkan pasukan dengan satu padang bola sepak ya? Lalu itu Exco dah setuju, kita buat joint venture, bangunkan yang ni. Duit tu kita bina satu akademi yang baru, yang paling kurang kita nak dalam paling kurang pun kalau boleh 8 ekar, kalau boleh 12 ekar. Paling kurang 8 ekar. Bolehlah kita buat 3 padang bola sepak ya, dan sebagainya kan. Tapi kalau sekarang ni hanya satu padang bola sepak yang dekat Taman Melati tu kan, dekat Gombak kat Ulu Kelang tu. Okey, alhamdulillah. Tapi kalau kita serius, kita nak yang under 19, kita nak yang under 21, kita nak yang KL Rovers, yang M3 ya dan sebagainya. Lepas tu yang remaja. So biar bersungguh-sungguh lah. Maknanya kalau nak buat betul-betul. Jangan buat acuh tak acuh. Lepas tu ada pula agenda inilah, agenda itulah dan sebagainya. Biar kita nak pasal negara lain boleh. Jepun, tengok Jepun, Korea. Dulu sama, kalah lawan Malaysia pun kalah. Kan? Tapi sekarang ni kita jauh ketinggalan. Pasal yalah, matlamat tak fokus pada soal sukat dan membina kemahiran dan talent. Alright. So YB, kalau tadi YB ada cerita kalau pengurusan yang YB tinggalkan tu dia minta syarat dia Stanley out. Andai kata sekali lagi saya tanya maaf YB ya, kalau YB terpaksa tinggalkan KL City, adakah YB sanggup untuk macam mengenakan syarat atau merayu kepada mereka untuk kekalkan Stanley, orang yang telah jaga KL City sebaik mungkin sebelum ni? Adakah YB sanggup buat benda tu YB? Memang kalau saya terpaksa letak jawatan, memang saya akan mintalah supaya tim dan pengurusan dikekalkan ya. Dan kalau sekiranya mereka mempunyai matlamat yang sama dan tidak ada agenda-agenda yang lain, pasti mereka akan lakukannya ya. Tapi bila dia ada agenda-agenda yang lain dan dia tahu bahawa Stanley ni tidak akan ikut arahan mereka yang tidak selari lah dengan matlamat membangunkan pasukan bola sepak itu, maka saya rasa mereka akan tamatkan perkhidmatannya
ya, kerana dia akan dia minta Stanley buat beberapa perkara yang tidak begitu kata profesional lah, ya, dan tempoh hari menandatangani beberapa surat lah, inilah itulah untuk nak kepentingan penjagaan mereka, ya, bukan untuk kepentingan pasukan bola sepak. Itu yang menjadi masalah, ya. Dan kalau Stanley tak sanggup kerjasama dengan mereka dalam soal itu, sudah pasti mereka akan buang dia. Kerana bagi dia orang tak menghargai profesionalisme itu. Mereka nakkan orang yang ikut arahan. Itu je. Bagi saya, bila saya lantik Stanley sebagai CEO, saya tak campur. Pasal saya kata, saya dah lantik kamu sebagai CEO, awak yang pakar, awak yang ada pengalaman, awak buat apa yang perlu untuk nak capai KPI yang kita dah set. KPI saya dari segi bajet pasukan, jangan melebihi 14 juta. Ya, dia alhamdulillah. Ya, KPI dia first half, top half of the league, kan, dapat nombor 6 capai. Itu pun kalau kita tengok dari segi result KL City tu, dia kalah hanya 5 kali, 5 game sepanjang liga. Home tak pernah kalah. Home tak pernah kalah. Dan dia yang kalah 5 kali ni, dia sama taraf dengan Kedah. Kedah nombor 2. Ya. Tapi oleh kerana dia banyak seri, so points dia kurang, ya. So KPI itu tercapai. Yang ketiga, saya kata KPI dia Piala Malaysia masuk final. Dia bukan sekadar masuk final, keluar sebagai juara. So dari sudut itu saya puas hati dengan dia punya performance. Dan saya tak banyak campur tangan. Hanya dia adalah tanya pandangan saya, dan kadang-kadang line up pun saya tengok ada yang player yang tertentu tak diturunkan, saya tanya dia lah, kenapa tak turunkan orang ni, kan, dan sebagainya. Tapi saya tak adalah kata awak turunkan dia ni, saya nak tengok dia, apa, tak ada. Tu saya serah pada dia. Hanya saya memberikan pandangan atau cadangan, terpulang pada dia. Kerana saya gajikan dia, KLFA gajikan dia, gajikan Boyan untuk buat kerja. Kalau apa gunanya kita gajikan dia, pasal kita pula yang nak buat keputusan. tak munasabah lah. Tapi dia punya prestasi akan dilihat sepanjang musim, dan kalau okey, kekal. Kalau tak okey, kita akan tukar lah. Tapi setakat ni okey lah. Itu cara sepatutnya begitu. Jangan campur tangan banyak sangat. Pada mata YB, Stanley dengan Boyan nampak percaya pada YB. Dia ada macam meluahkan macam kalau ada masalah-masalah yang macam YB sebut tadi, dia meluahkan pada YB, dia kongsi dengan YB. Adakah macam Stanley sendiri percaya, letak kepercayaan sepenuhnya pada YB untuk terus kemudi KLFA kalau boleh? Ya, itu bukan soal pilihan dia lah. Kerana itu pilihan pihak KLFA, kan, semua persatuan gabungan dan sebagainya. Tapi yang dia seronok, dia kata dia seronok bersama dengan saya oleh kerana saya tak campur tangan dalam pengurusan pasukan dan pentadbiran. Saya pantau, tapi saya tak campur tangan. Ya, saya pantau, saya ada pandangan, saya tanya, ada soalan saya tanya. Tapi saya tak macam mengarahkan, buat begini, buat begitu, ambil player ni, player ni. Itu semua saya serah pada dia orang. Dia orang lebih tahu. Kenapa pula saya nak campur, kan? Itu je lah. Dengan pengalaman yang macam ni, yang saya boleh katakan agak pahit juga sebagai seorang ahli politik, ambil bola dan ada masalah yang macam ni, adakah YB rasa macam serik lepas ni nak terlibat lagi dengan bola? Ataupun YB memang dah sayangkan KL City? Mungkin kalau satu hari nanti YB dapat kuasa balik, YB akan datang kembali kepada KL City untuk betulkan keadaan semula ke? Macam mana? InsyaAllah lah. Saya bagi saya, hidup ni kita kena sanggup untuk libatkan diri dalam sebanyak mana yang mungkin, dan berikan khidmat kepada kita pada sebanyak yang mungkin lah. Lalu bagi saya ianya memang satu pengalaman yang memang mencabar tapi seronok, dan saya memang ada pencapaian yang kita bangga dan sebagainya, dan insya-Allah lah, selagi mana saya rasa saya boleh memberikan sumbangan ke arah kemajuan sukan bola sepak di Kuala Lumpur ataupun di negara, saya akan usahakan, ya. Kerana itulah, kalau kehidupan kita kena, apa yang kata dalam bahasa Inggeris tu, have a full life, ya, satu kehidupan yang penuh dan sesempurna yang mungkin.
di mana kita buat apa yang kita boleh dan kita sumbang apa yang kita boleh. Okey, so saya punya soalan kalau ikut dah habis dah ni YB. Minta maaf ganggu masa YB panjang. Tapi yang terakhir, boleh tak YB berikan ucapan kepada fans KL dan fans bola sepak Malaysia sebenarnya yang agak macam gusar sebenarnya dengan perkembangan KL. Walaupun kebanyakan fans yang contohlah macam ada sokong Kedah, sokong Selangor, tapi dia ada satu bayangan pandangan positif terhadap KL. So orang-orang macam ni yang risaukan keadaan KL, apa yang YB boleh sampaikan kepada mereka? Ya, baik. Saya rasa kita kena terus berusaha untuk membangunkan sukan bola sepak di Malaysia. Dan saya yakin bahawa negara Malaysia ini mempunyai bakat dan kemampuan untuk menjadi antara pasukan-pasukan yang terbaik di Asia. Tapi kena ada kesungguhan dan kena ada pendekatan yang profesional, bukan untuk nak mengambil kesempatan, nak dapatkan nama dan sebagainya, tapi benar-benar untuk membangunkan sukan itu. Dan kita ingin melihat keadaan di mana kita boleh setanding dengan Korea Selatan, setanding dengan Jepun, boleh masuk dalam World Cup dan sebagainya. Itu yang cita-cita kita, supaya rakyat Malaysia boleh rasa bangga. Memang kita ni ada kemampuan dan ada kekuatan. So sama-samalah kita usahakan di semua peringkat, sama ada di peringkat bandar, kampung, ke apa ke negeri, ke kebangsaan dan sebagainya, supaya insya-Allah Malaysia ni akan harum namanya. Alhamdulillah, insya-Allah YB ya. Okey, itu sahaja sesi temu bual eksklusif bersama YB Khalid Samad. Alhamdulillah kerana beri kami layanan yang baik, sudi menerima kehadiran kami, berkongsi cerita. Semoga cerita-cerita yang kami bawa hari ini memberi manfaat dan menjawab persoalan anda fans Harimau Malaya dan juga fans bola sepak Malaysia. Okey, teruskan subscribe YouTube channel kami, follow semua social media kami, ada Facebook, Twitter, IG, TikTok. Semua tekan loceng supaya tak terlepas. Okey, kita jumpa untuk konten seterusnya. Assalamualaikum, terima kasih, bye-bye. Ya, sampai mati Kuala Lumpur.